ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Cikgu sudah sentuh tentang reka bentuk vertigasi, dan untuk hari ini kita akan masuk satu topik lagi dalam tajuk tersebut, iaitu mengenal pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk dengan betul lah. Okey, kita akan lihat apa komponen-komponen yang ada dalam vertigasi itu. Okey, dan kriteria kejayaan kamu nanti adalah di akhir pembelajaran kamu berjaya menerangkan sekurang-kurangnya 6 fungsi komponen yang ada dalam sistem vertigasi. Kemudian kamu boleh menerangkan 5 keperluan asas dalam sistem vertigasi. Seterusnya menyenaraikan penyediaan larutan stok baja. Okey, sebab dalam vertigasi ini kita perlu ada larutan baja yang baik. Okey, kena tahu apakah larutan yang kamu akan campur lah. Okey, dan kamu juga berjaya sekiranya dapat menerangkan apa jenis dan varieti tanaman yang sesuai untuk vertigasi. Okey, seterusnya kamu kena menerangkan 3 pengurusan tapak dan juga alatan yang digunakan, dan 3 jenis sistem pengairan serta 12 langkah pemasangan sistem vertigasi. Okey, dalam tajuk ini walaupun dia satu topik saja, tapi dalam tu ada banyak yang perlu kamu pelajari. Okey, jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 108 hingga 119 untuk hari ini ya. Okey, so kita lihat dulu buku teks. Okey, pada minggu lepas cikgu sudah terangkan apa maksud sistem vertigasi dan apa perbandingan sistem vertigasi dengan sistem konvensional ya. Okey, kalau sistem konvensional tu maksudnya ialah apa yang kamu nampak sekarang lah, di mana orang bercucuk tanam dia mesti ada batas, ada tanah, okey, kita cangkul dan kita akan tabur biji benih kan. Itu konvensional. Tapi vertigasi ni dia moden. Okey, dia moden di mana kita tidak perlukan tanah. Okey, kita cuma perlukan larutan air dan baja. Itu namanya vertigasi. Okey, vertigation dalam bahasa Inggeris dia. Okey, jadi kita lihat komponen yang ada dalam sistem vertigasi. Okey, dia ada komponen utama iaitu 3 benda ini ya. Sumber, medium dan alur keluar. Jadi kalau dalam peperiksaan, kalau dia kata apa dia komponen utama, jadi 3 ini jawapan kamu. Sumber, medium, alur keluar. Okey, dan kalau dia kata apakah komponen vertigasi komersial. Ingat, dia ada, jangan keliru ya. Dia akan tanya komponen utama ataupun dia akan tanya komponen sistem vertigasi komersial. Okey, jadi kalau komersial ni dia ada beberapa lah komponen dia. Okey, yang kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat tangki nutrien. Okey, ini ialah tangki nutrien. Dalam gambar nampak kecil tapi sebenarnya dia besar. Okey, jadi apa fungsi dia? Okay, tangki nutrien ini berfungsi untuk menakung larutan baja. Okey, kita bukan bagi baja yang biji-biji tu ya. Kita bagi baja yang telah dilarutkan. Ini ada dijual lah. Okey, jadi kita akan simpan larutan baja dalam ini dan dia akan berfungsi, nanti dia akan alirkan kepada pokok ataupun pasu tanaman kita ya. Okey, tapi kita akan guna bantuan lain lah. Kalau tangki saja untuk mengalir dia tak cukup. Jadi kita perlu ada pam air. Okey, kita perlu ada pam air. Okey, apa fungsi dia? Sebab kita ni kita kena alirkan larutan baja tadi kepada banyak pasu kan. Jadi kalau kamu biar dia mengalir sendiri agak mengambil masa yang lama. Jadi kita perlukan ada pam.
okey, untuk membantu sistem pengairan baja itu berjalan dengan lebih baiklah, lebih cepat. Okey, jadi kita pam ni dia ada banyak-banyak jenis. Okey, kamu kena lihat dulu berapa yang sesuai. Sebab ada, kalau kamu tanam tanaman yang agak banyak, jadi pam yang lebih kuat lah, yang mempunyai power yang kuat yang perlu kamu beli. Okey, iaitu kena tanya orang di kedai lah. Okey, berapa, apa yang sesuai. Okey, kemudian komponen komersial yang seterusnya ialah kamu kena ada set penitis. Okey, dripper nama dia. Okey, ini ya, ini set penitis. Kemudian kita kena ada tube micro. Ini mereka ni set ni dia ada dalam satu set ya. Kita tidak boleh guna satu saja. Mesti tiga-tiga ini kita guna. And then kita ada nipple. Okey, so di mana benda ini dimasukkan nanti? Okey, dia akan diletakkan di tanah. Bukan tanah, ini medium dia lah, okey, pada dia punya kokopit nanti, okey, untuk mengalirkan air ini, okey, air baja ini. Kemudian apa yang perlu kamu ada ialah penapis, mesti ada filter, okey. Filter ini tujuan dia, okey, biasanya kita letak filter ni untuk dipasang selepas pam air lah. Okey, dekat pam air. Okey, supaya kotoran yang ada dalam larutan baja tadi kita akan tapislah dengan daripada benda-benda yang benda asing lah. Okey, kita nak air tu bersih. Jadi kita kena ada filter. Alright? Okey, kemudian seterusnya kita kena ada timer. Okey, alat pengatur masa. Ini rupa dia. Timer ini kamu akan set, okey? Macam kita punya icon juga dekat remote kita boleh letak timer kan? Pukul berapa jam kamu nak dia sejuk, and then dia akan off sendiri. Sama juga timer ini dia akan setkan masa lah, ikut masa. Okey, pukul berapa awak nak air itu masuk ke pasu? Jadi kamu set sini. Setiap 6 jam dia akan keluar. Okay. Itulah timer fungsi dia. Okey. Kemudian, kamu mesti ada pipe ladang. Okey, pipe ini dia ada pipe utama, pipe sekunder dan juga pipe third tier. Okey, dan biasanya kita akan gunakan PVC lah. Okey, PVC dan juga kita gunakan pipe poly. Pipe poly ni lebih tahan lagi. Yang warna hitam tu lah itu pipe poly. Okey, yang warna kelabu tu pipe PVC. Right? Okey, untuk bahan pipe ni dia ada banyak jenis. Okey, kamu kena tahu nama dia. Okey, sebab dalam soalan dia suka bagi gambar rajah. Okey, jadi kalau dia bagi gambar ini itu ialah soket sama. Soket sama maksudnya hujung ini dengan hujung ini sama saiz. Okey, kalau dia macam L ini, itu ialah siku 90 degrees. Okey, okey, ini pula T sama sebab dia macam T. Dan di tiga lubang ini sama saiz. Okay. And then kita ada injap, kita ada penyambung L, penyambung T, penyambung lurus. Okay, kena tahu semua tu nama-namanya. Okay, boleh faham? Faham tak? Jelas? Boleh respon? Ke cikgu cakap seorang ni? Dengarkah? Boleh chat di situ ya, chat kalau mic kamu tak berfungsi, boleh chat dekat situ. Kalau faham, bagi tahu faham. Okey, jelas? Okey, kemudian kita ada bekalan elektrik lah. Okey, bekalan elektrik berfungsi untuk membekalkan kuasa elektrik ke pam air. Okey, kemudian kita mesti ada sumber air. Okey, ini pun penting ya, bekalan elektrik dan juga sumber air. Okey, kalau tak ada benda ini macam mana kita nak guna timer tu? Okey, sebab itu kita mesti ada bekalan elektrik. Okey, dan juga air. Okey, sekarang kita pergi tengok kepada larutan baja tadi. Okey, untuk larutan baja,
keperluan asas dia, kita kena ada dua jenis baja. Okey, baja A dengan baja B. Bukan satu jenis baja saja ya, ada dua baja. Okey. Jadi baja vertigasi ini ada dalam bentuk serbuk. Okey, iaitu set A dan set B. Okey, dia dalam bentuk serbuk. Jadi kedua-dua set ini akan dilarutkan menggunakan sukatan yang betul. Macam kita buat minuman, okey, minuman cordial tu, orange cordial tu, okey, kita ada sukatan kan, supaya dia tidak terlalu manis, okey, tidak terlalu kurang kurang rasa. Jadi kita kena ada dia punya nisbah. Okey, itu kena check dalam jenis tangki awak. Berapa besar tangki kamu, dia akan bagi tahu tu berapa set A dan set B perlu dicampur. Okey? So ini contoh dia. Okey? Contohnya A dengan B ya. Mula-mula kamu buat A dahulu dalam satu tangki yang berbeza. And then tangki B untuk baja B. Begini. Okey? Lepas tu kamu kena gaul lah, okey, sehingga dia dicampurkan serata. Okey, kemudian kacau lah, kalau boleh kacau guna kayu kah, okey. Lepas itu barulah kamu masuk dalam tangki besar tu tadi, tangki nutrien. Okey, campurkan di situ. Kalau boleh letakkan penapis jugalah, sebab mungkin air dalam ni kotor kan, ada benda asing kan. Mungkin ada daun-daun ke apa, jadi kita gunakan penapis juga. Okey, jadi itu ialah cara membuat larutan baja lah. Okey, dan kamu kena lihat juga, kena tanya Jabatan Pertanian juga, kalau tanaman tu yang berbeza-beza dia lain. Okey, mungkin baja dia kena nisbah 1:2, baja A dengan baja B. Okey. Tapi untuk asas dia biasa kita akan buat kalau baja A dengan baja B sama aja berat dia. Okey, lepas tu kita masuk dalam tangki nutrien. Alright. Kemudian ini tadi ialah apa? Ini tadi ialah keperluan asas kan. Okey, yang pertama tadi mesti ada larutan baja. Kemudian kita mesti ada media tanaman. Okey, ini namanya media tanaman. Kita tidak guna tanah. Kalau konvensional kita guna tanah. Tapi dalam fertigasi kita gunakan ini, kokopit. Okey, ini ialah kokopit ataupun sabut kelapa yang telah dikeringkan. Okey. Kemudian kita boleh gunakan sekam padi. Ini. Boleh juga. Okey. Ataupun kamu boleh gunakan peat moss. Okey, peat moss ni ialah lumut. Okey, lumut sphagnum. Okey, biasanya kita gunakan kokopit lah. Paling senang kokopit ataupun sekam padi. Okey, kokopit ini kamu boleh gunakan berkali-kali lah sehinggalah dia reput betul-betul lah baru boleh tukar. Sebab kokopit ni dia tahan. Jadi kalau dia boleh dikeringkan juga. Okey. Itu kebaikan dia lah, media tanaman. Okay, kita akan guna ini dalam pasu tu. Lepas tu, kamu kena ada biji benih lah. Okay, biji benih ni cari biji benih yang berkualiti. Okay, dan kalau boleh biji benih yang hibrid kamu gunakan sebab yang jenis ini mudah bercambah. Okay, dan dia punya pertumbuhan dia seragam. Okay. Kemudian kamu perlu ada alat pengukur ya. Ini ialah alat pengukur. Okay, mesti ada alat pengukur supaya kamu mudah untuk cek air larutan baja tadi, pH meter dia. Dan kita nak tengok dia asid ke alkali. Okay. Dan biasanya kalau untuk air kita akan pastikan pH 7 lah. Okay. Kalau isi meter, okay, isi meter ini untuk ukur larutan baja. Kalau pH meter, ukur air. Jangan salah guna alat dah. Okay. pH meter untuk ukur air tu sama ada dia asid ke alkali. Kalau isi meter, kita nak lihat kepekatan larutan baja. Okay.
Alright. Yang ini pula pemilihan jenis dan varieti tanaman. Okey, apa yang sesuai untuk kita tanam menggunakan konsep fertigasi ni? Okey. Jadi yang paling sesuai ialah kita kena tengok apa tanaman yang sesuai dengan persekitaran kawasan yang kamu guna tu. Okey, sama ada suhu, udara dan tahap pengurusan. Okey. Jadi dan satu lagi kamu kena lihat jenis tanaman, varieti tanaman tu ialah hibrid lah. Okey, contohnya cili. Kalau boleh dalam satu pasu tu kita nak hasil yang banyak. Kalau sayur sawi dalam pasu tu mungkin dalam satu atau dua saja sawi kan. Jadi tidak berapa sesuai lah. Jadi kalau boleh kita cari yang hasil yang banyak. Macam dalam satu pasu tu dia boleh hasilkan banyak cili, banyak tomato. Itu yang sesuai untuk fertigasi. Okay? Ataupun strawberry. Itu pun sesuai untuk fertigasi. Dan kalau boleh juga biji benih itu kamu kena semai dahulu. Jangan terus masuk dalam pasu. Semai dahulu. Letak tanya dengan ibu bapa kamu. Dia tahu tu apa maksud menyemai. Okey, maksudnya kita letak dalam satu dulang dulu yang berlainan. Bila dia sudah tumbuh akar, batang, daun sedikit, baru kita masukkan dalam pasu ataupun polybag. Barulah kita gunakan dalam sistem fertigasi. Okay? Itu biasanya dalam 2 minggu lah kena tunggu anak benih tu membesar. Baru awak masukkan ke dalam polybag. Alright? Okay. Seterusnya ialah pengurusan tapak dan alatan. Okay. Bila kita sudah ada tapak, sudah ada alat, kita kena tahulah. Okay. Kalau pemilihan tapak tu cari tapak yang rata. Okey, bila awak nak buat fertigasi ni kena cari tapak yang rata. Kenapa? Sebab kita mahu nanti ada aliran air kan, air baja. Jadi kalau tapak itu tidak rata, so aliran air itu mungkin tidak sampai pada pasu yang terletak pada bahagian yang tidak rata. Jadi kalau boleh kita nak semua dapat aliran air baja yang sama, kuantiti yang sama. Jadi pentingnya tapak itu mesti rata. Okey, nanti kita pun nak lihat tumbesaran setiap pasu ataupun polybag dia membesar dengan sama. Maksudnya contoh kita ada 10 polybag, jadi 10-10 tu mengeluarkan hasil yang seragam. Kita tidak mahu ada satu yang tidak ada hasil, yang kedua ada hasil, yang ketiga ada tapi sedikit. Jadi kita tidak mahu begitu. Kita mahu yang sama rata. Okey, dari segi sumber air, kita kena ada berdekatan dengan tempat awak nak buat tu, pastikan ada sumber air yang bersih. Okey, contohnya dekat dengan air kolam, dekat dengan tasik, dekat dengan sungai ataupun air pipe. Okey, sebab fertigasi ni dia perlukan air. Dan macam cikgu kata tadi, gunalah pH meter lah. Okey, pastikan dia tidak terlalu asid, dia tidak terlalu berakali. Okey, itu sumber air dia. Okey, kemudian anggaran kos, pastikan juga kamu kira kos dari segi modal awal kamu, dari segi pengairan, polybag, media tanaman, racun serangga, racun kulat serta baja, semua kena kira. Supaya kamu tahulah berapa modal yang perlu kamu keluarkan. Okey, tapi untuk bidang pertanian di Malaysia ni kita bersyukur jugalah sebab kita ada Jabatan Pertanian yang banyak membantu. Okey, jadi kita ada juga dia boleh bagi kursus percuma, dia juga boleh bagi mungkin ada baja yang percuma lah, okey, untuk membantu kamu untuk permulaan. Jadi kalau awak berminat dalam sistem fertigasi ini, bolehlah pergi berjumpa dengan Jabatan Pertanian. Okey.
Okey, seterusnya untuk pengurusan sistem pengairan. Okey, kalau fertigasi ni kita sebenarnya jaranglah gunakan sistem pengairan ni. Percikan dengan pengairan kabus. Selalunya kita gunakan sistem pengairan titis. Okey? Tapi ikut jenis tanaman juga. Okey? Sebab ini contoh dia, sistem pengairan percikan begini. Percikan. Yang ini kita air baja lah. Okey? Satu lagi ini kabus. Biasanya ini untuk sayur-sayuran sawi lah macam ni. Okey? Tapi ini sistem pengairan titis. Inilah yang ada yang dalam fertigasi. Semua polybag, semua pasu itu kita cucuk dengan set penitis. Dan semua akan terima kuantiti larutan baja yang sama. Okey. Sistem ini paling berkesan kerana penggunaan air yang berlebihan dapat dielakkan. Okey, sebaliknya media tanaman seperti kokopit atau sekam padi digunakan untuk menggantikan tanah. Jadi dia sangat sesuai. Alright? Okey. So ini adalah yang terakhir, iaitu kita akan lihat macam mana langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi. Okey, dia ada 12 langkah kalau tak silap cikgu. Okey, ada 12 langkah. Okey, ini yang pertama, kamu kena sediakan lakaran dululah. Macam biasa. Macam awak buat mock up hari tu, takkan terus buat mock up baru buat lakaran kan? So kena buat lakaran dulu macam ni. Okey, lakar dulu. Macam mana awak nak buat sistem fertigasi kamu. Okey. Kemudian dalam tu kena label lah. Mana satu tangki, mana satu polybag, mana satu pipe. Okey, awak kena label. Okey, langkah 2. Barulah kamu keluarkan ataupun beli bahan-bahan. Okey? Dan potonglah ikut apa yang awak lakar tadi. Okey, ukur dia dululah, ukur dan kemudian potong. Okey, lepas tu langkah 3 barulah kita buat lubang untuk laluan set penitis tadi. Okey, dan biasanya kita gunakan ini penembuk lubang ni ni. Kalau tak ada, kamu gunalah cara yang lebih yang selamatlah. Okey, jangan membahayakan. Okey, langkah 4, sediakan set penitis tadi. Sebab set penitis ni dia dijual dalam belum disambung lagi. Jadi kemudian nanti bila awak sudah ukur ikut saiz yang awak nak, baru awak sambung. Okey, sambung macam ni, macam dalam gambar tu. Okey, setelah awak sambung, pasangkan dia pada pipe yang sudah awak dipotong tadi, batang pipe tadi. Okey, pasangkan set penitis tu. Okey, bila pasang tadi gunalah penembuk lubang tadilah. Okey. Okey, langkah 6. Barulah awak sambung-sambunglah penyambung-penyambung yang lain. Penyambung L kalau ada, okey, pipe-pipe yang lain. Kalau guna T, sambung. Kalau guna sesiku L, sambungkan. Penyambung L bukan sesiku, penyambung L. Okey, kemudian langkah 7, pasangkan injap. Ini ialah yang tempat air tutup, tempat air keluar. Itu ialah pemasangan dia lah. Okey. Langkah 8, pasangkan kesemuanya ikut seperti gambar rajah yang awak lakar tadi. Okey. Alright. Langkah 9, masukkan pump. Inilah yang pump. Dia guna pump yang kecil sebab dia punya set fertigasi dia tu simple saja. So dia guna pump yang tidak kuat lah. Okey. Sambungkan pump tadi ke tiup-tiup. Okey. Kenapa perlu tiup lut sinar? Supaya kita boleh nampak air tu ada masuk ke tidak. Mana tahu kan tiba-tiba saya dah on tapi kenapa air tak keluar. Jadi awak boleh lihat dekat sini. Mungkin ada yang tersumbat ke, air tak jalan ke. Sebab itu kita kena ada satu tiup yang
transparent. Okay. Okay, langkah 10. Masukkan pam itu tadi ke dalam tangki. Ni. Nampak? Okay. Masukkan pam tu dalam tangki. Buat dalam ikut saiz tangki kamu. Letakkan batang pipe tu ikut saiz dia. Okay. Langkah ke-11. Barulah kamu pasang timer. Okay. Timer dekat pam tadi tu. Okay. Tapi dia di luar lah dekat bahagian elektrik. Nanti dia punya wire itu akan sambung dekat bahagian pam tadi. Okay. Lepas itu lengkaplah penyambungan sistem pengairan kamu lah. Okay. Macam ni. So boleh nampak. Itulah lakaran 12 sampai lakaran 12. Langkah 12, sorry. Bukan lakaran. Okay. Jadi itulah yang langkah-langkah dia. Jadi kalau dalam soalan nanti awak kena ingatlah langkah dia. Jangan terus pasang pam. Okay. Dia kena dari mula-mula dulu. Ini. Okay. Ukur dan potong. Lepas tu buat lubang. Sediakan set penitis. Sambungkan pipe. Okay. Semua pipe-pipe yang ada. Penyambung yang ada. Okay. And then barulah awak pasang pam. Pas pasang pam, pasangkan timer. Okay. And then barulah lengkap. Okay. So boleh? Boleh tak? Boleh, teacher. Boleh. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kemudian seperti biasa, kamu tengok aktiviti tutorial hari ini. Okay. Jawab buku kerja lah. Muka surat 85. Satu muka surat saja hari ini. Okay. Kemudian buat nota ringkas. Okay. Nota ringkas ni ambil daripada buku teks ya. Kamu cari ringkasan saja. Tak payah panjang-panjang. Okay. Kalau ada gambar, boleh photostat gambar. Okay. Muka surat 108 hingga 113. Jadi untuk langkah tadi, kamu boleh buat dalam peta alir ya langkah dia. Maksudnya langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa. Yang simple, yang ambil tajuk yang biru tadi. Nih, ambil, tunjuk Okay, nih ambil tajuk ni saja yang biru ni. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, okay? Sampailah langkah 12. Okay, itu cara awak buat nota. Okay, ambil tajuk yang biru tu saja. Okay, lepas siap, macam biasa, screenshot pada cikgu. Okay.